Mari kita berdoa. 我们来进入祷告。 Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti maksud Tuhan. 主啊，求你帮助我们，好让我可以明白你的心意。 Pada saat kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, Roh Kudus pimpin kami. 主啊，当我们思想你的话的时候，求圣灵来带领我们， Sehingga kami bukan hanya tahu isi hati Tuhan, tapi juga dapat melakukan yang Tuhan mau. 好让我们不只明白主你的心意，但是我们可以行在我们的生活当中。 Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. 谢谢主，你听我们的祷 Dalam 告。 nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berada di dalam ibadah dimanapun saudara berada, baik yang di rumah maupun yang di platform YouTube atau dimanapun saudara berada. 弟兄姐妹早安。无论你们是在家庭当中，或者在教会当中敬拜主的弟兄姐妹，欢迎你们来到主的殿中来敬拜主。 Tadi kita sudah mendengar khotbah di dalam untuk anak-anak. 刚才我们也听了为主的些这个孩子们的讲道。 Semoga Bapak Ibu tidak kekenyangan ketika mau dengar lagi khotbah. 希望弟兄姐妹还是有心来听主的道。 Hari ini adalah Parents Day atau Hari Orang Tua. 今天是双亲节， Tapi dengan adanya pandemi ini kita yang berada di gereja juga nggak bisa deket-deket banget, nggak bisa duduk berdekatan. 因为我们还在这个疫情当中，虽然我们还在主的殿中来敬拜主，但是我们坐的也不可以太靠近。 Nah, kalau yang di rumah mungkin masih bisa ya. 你们在家庭当中的，在家中的，或许可以坐的近一点。 Ketika tadi guru sekolah minggu mengajak, ayo ketika sayang papa, sayang mama, peluk. Saya nggak tahu di sini kalau suruh sayang papa, sayang mama bisa peluk nggak? 刚才主日学老师带领我们唱歌，就是说要爱爸爸、爱妈妈，然后要抱我们爸爸妈妈的时候，我们在这里可能就不太方便来抱我们爸爸妈妈了。 Tapi biarlah bersama-sama kita belajar tentang apa yang sebetulnya Tuhan mau dengan keluarga. 但是我们要来学习主要我们基督徒的家庭是要做什么的。 Khususnya ketika hari ini kita bersama dalam satu tema karakter murid dalam murid Kristus dalam keluarga. 尤其今天我们要思想的一个主题就是基督门徒在家庭中的品格。 Nah, untuk itu kita akan bersama-sama kembali melihat dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. 所以呢，我们现在来打开我们圣经，我们来看以弗所书第6章第1到第4节。 Saya sudah masukkan juga di dalam slide supaya saudara juga bisa melihatnya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. 以弗所书第6章第1到第4节。 Saya bacakan untuk kita semua, habis itu nanti dibaca dalam bahasa Mandarin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, yaitu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 以弗所书第6章第1到第4节，你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。 Demikian jawab bacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara dan dapat melakukan dalam hidup kita. 读经到此，我们听主的话的人，把它藏在心里，并且我们行在我们生活上的有福了。 Nah, ketika kita bersama-sama melihat akan surat Efesus, maka surat ini adalah surat yang begitu luar biasa. 当我们看这个以弗所书的时候，这个以弗所书是一个非凡的一个书。 Nah, surat ini merupakan satu surat yang diberikan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di satu kota yang cukup besar pada waktu itu, yaitu kota Efesus. 这个以弗所书就是保罗所写的一个书信给在以弗所城市的信徒们。 Ada satu karakter atau ada satu ciri yang begitu kuat di dalam surat ini, yaitu berada di dalam Kristus. 这里书信呢强调一个很强烈的一个品格，就是谈到有关于在基督里。
Nah, kalau kita melihat dari keseluruhan surat ini, maka kita bisa melihat dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang terakhir, itu menunjukkan bagaimana seorang berada di dalam Kristus. 如果我们来看整个这个以弗所书，从第1章到最后1章的话，都是中心谈到在基督里的事。Nah, pertama-tama dikatakan bahwa kita ini sudah dipilih oleh Allah. 第一谈到就是我们已经被上帝所拣选了。 Dan ketika kita memang berada di dalam dosa kita, maka Allah dengan kuasanya dan dengan pertolongannya, Dia mau mengampuni kita. 当我们还在罪中的时候呢，上帝以他的权柄，以他的怜悯来救赎我们。 Nah, bukan hanya kita ini diampuni, tetapi sebagai anak-anak yang dari manapun juga kemudian kita ini disatukan di dalam Kristus. 我们不但被蒙主的赦免，而我们所有的这个他的儿女们合而为一。 Sehingga ketika kita sudah berada di dalam Kristus disatukan, maka kita ini menjadi satu keluarga yang menjadi ahli waris dari kekayaan berkat yang Allah sudah sediakan. 所以，当我们已经所有的这个信徒们在基督里被合而为一的时候呢，那么我们在上帝的国度里成为他的后世。 Pada saat yang sama, karena kita sebagai yang sudah disatukan dan kita menjadi manusia baru, maka kita harus bertumbuh di dalam Dia. 那么我们已经被他合而为一，我们成为上帝的儿女之后呢，我们要在主里面成长。 Seperti digambarkan seperti satu tubuh dengan kepalanya adalah Kristus, lalu semua bagian tubuh itu bertumbuh bersama-sama. 就以我们一个身体来做一个比喻头就是我们的基督，然后整个身体的肢体就是所有的信徒来合而为一。 Dan ketika kita bertumbuh bersama, maka kita ini makin harus menjadi manusia baru yang meninggalkan manusia lama kita. 当我们不断成长的时候呢，我们就要变成一个新人，我们要离开我们的旧人。 Jadi manusia baru ini, oleh karena kita bersama-sama, maka kita mempunyai juga satu hubungan, satu dengan yang lain, relasi yang begitu baik yang diatur oleh Allah. 所以，我们当这个新人之后呢，我们合而为一之后呢，我们就彼此有一个与上帝有一个很好的这个关系。 Tapi Paulus mengingatkan bahwa ini nggak gampang. Itu sebabnya kita ini perlu terus untuk berjuang bersama-sama, bahkan mengenakan semua senjata perlengkapan dari Allah. 保罗也说这个不容易，所以呢，我们必须穿上这个全军的这个基督所赐给我们的这军服，好让我们可以一起来奋斗努力。 Nah, ini keseluruhan dari seluruh suratnya Efesus. 这个就是所有的这个以弗所书的所说到的。 Dari surat yang sedemikian inilah kemudian kita mau melihat satu bagian kecil, yaitu dari bagian pasal yang ke-6 yang mengatakan tentang masalah relasi. 所以在这个整个这个以弗所书呢，我们现在焦点要放在这个第6章第1到第4节。 Nah, relasi yang seperti apa yang sebetulnya sedang dibicarakan di sini? 这里这段经文所谈到的重点是什么呢？ Relasi yang dibicarakan di sini adalah sebetulnya relasi yang sudah ada di dalam Kristus. 这里所谈到的关系，就是已经在基督里建立的关系。 Maka ketika nanti kita membaca dan melihat akan ayat-ayat yang ada di dalamnya, khususnya pasal yang ke-6, kita harus melihatnya dengan satu pemahaman bahwa ini adalah manusia baru. 所以，当我们看这个以弗所书的时候，尤其是在第6章的时候，里面的这个经节，就是我们在基督里这个成为新造的人。 Dan sebagai manusia baru yang berada dalam Kristus, dan Kristus yang adalah kepala, maka semua atau segala sesuatu itu dipusatkan kepada Kristus. 所以我们已经被成为这个新造人，在基督里。那么我们整个生命的这个基督就是成为我们的元首，所以我们生命当中的这个焦点就是专注到这个基督的身上。 Kalau kita melihat akan segitiga yang saya berikan di situ, maka Kristus itu adalah kepala atau pusat dari segala sesuatu. 如果我们看这个三角形的图案，基督就是我们的元首，就是我们的焦点。 Di mana di sisi yang di bawahnya adalah orang tua dan anak-anak. 在它以下的就是父母亲还有孩子们。 Maka ketika orang tua punya hubungan baik dengan Kristus dan anak-anak juga berada di dalam Kristus, hubungan antara orang tua anak juga baik. 所以，当做父母亲的以基督的关系、以孩子们的关系的话，那么孩子跟这个
做父母亲的关系也会好。 Itu sebabnya orang tua harus memiliki hubungan yang baik dengan Kristus supaya bisa mengajak anak-anak punya hubungan yang baik dengan Kristus, dan barulah keluarga itu menjadi satu keluarga yang punya kedekatan. 所以做父母亲的，我们必须与基督要建立一个好的关系，然后我们才能带领我们的孩子们带到基督的面前，然后彼此才建立一个好的关系。 Dan itulah karakter dari murid Kristus yang sebetulnya. 这就是所谓真正基督门徒的品格。 Tapi kadang-kala nggak gampang untuk hal ini. 有时候呢，这个不容易， Karena kita ini masih berada di dalam dunia. 因为我们还在这个世上。 Nah, seringkali di tengah-tengah hubungan ataupun di tengah keluarga, kita mikir apa sih yang paling penting untuk kehidupan. 常常我们在家庭当中，我们所想的就是在我们生活当中最重要的是什么？ Dan kita pikir lalu kita berkata yang penting untuk kita hidup ini adalah kita perlu makan. 常常我们会说，在我们生命当中最重要的是我们可以吃饱， Baru rumah untuk kita bisa tinggal dan tidur dengan nyaman. 我们还要有房屋，我们可以在那里面住得好，睡得好。 Baru punya satu sistem dalam kehidupan supaya tidak merasa takut dengan situasi di sekitar. 然后我们生活上要有一个系统，然后我们就不对我们四周围感到惧怕。 Maka ketika kita berada dalam dunia ini dengan memikirkan hal itu, lalu kita berkata, oh kalau begitu saya hidup harus kerja supaya saya bisa dapat uang, saya bisa makan, saya bisa beli rumah, saya bisa tidur dengan nyaman. 所以，当我们还活在这个世界上的时候呢，我们就有这样的观念，我们必须不断的去工作、赚钱，可以买房子，吃得饱、住得好。 Dan ketika punya anak, lalu kita berkata, nah kalau nanti besar harus punya uang banyak. 然后我们有孩子的时候，我们也跟我们孩子说：你长大之后，你要拥有很多的钱。 Dulu zaman saya kecil, orang tua banyak mengatakan, nah kalau besar jadi dokter. 当我小时候，很多父母亲也会对孩子们说：你长大之后要当医生。 Kenapa jadi dokter? Karena dokter duitnya banyak. 为什么要当医生？因为医生就赚很多钱。 Nah pada waktu saya kemudian akhirnya berkata kepada papa mama saya mau menjadi seorang hamba Tuhan. Mereka berkata, apa mau jadi hamba Tuhan? 所以最后我对我的父母亲说我要成为神父的时候，他们就很惊讶说：你要成为神父吗？ Karena jadi hamba Tuhan tidak punya duit. 因为成为神父就没什么钱了。 Memang betul lah ketika saya jadi guru sekolah minggu, salah satu lagu yang saya ajarkan kepada anak-anak juga ngomong begitu. 所以当我成为主日学老师的时候，我教导我孩子们，这个主日学孩子们的一首歌也是这样。 Saya nggak tahu apakah lagu ini juga familiar buat kita semua. 这首诗歌呢是对我们非常熟悉的。 Dulu saya ngajari anak-anak apa yang dicari orang, uang. 以前我有这首歌，就是说人们所寻找的是什么，就是寻找金钱。 Lagu itu memang betul-betul menunjukkan bagaimana kehidupan di dunia ini. 这首歌呢，就是表示了这个在这个世界上的生活。 Itu sebabnya ketika berbicara tentang menghormati Tuhan, hidup dalam Tuhan, waduh apalagi ini? 所以当我们谈到这个敬畏上帝的时候呢，这个又是什么？ Saya ini sudah cukup capek dengan hidup yang begitu melelahkan, cari uang dan lagi begitu banyak pekerjaan, apalagi ini sekarang? 我在生活当中已经那么疲累，去工作寻找这个赚钱，那么现在还要做什么呢？ Saudara, firman Tuhan hari ini ingin membawa kita kepada satu langkah lebih tepat. 主的道今天要带领我们到一个比较正确的这个位置， Karena Tuhan bukan tidak tahu apa yang kita pergumulkan. 因为上帝知道我们所挣扎、所想的是什么。 Tetapi masalahnya adalah kita seringkali mengarahkan hidup kita ini dengan tidak tepat. 问题就是说，我们常常把我们的生命走在一个错的方向。 Kita memang membutuhkan akan segala sesuatu untuk bisa hidup. 是的，我们需要一些事、一些东西来过我们的生活。 Tetapi Tuhan ingin berkata, kalau engkau membutuhkan segala sesuatu untuk hidup, datanglah kepadaku. 但是主却对我们说：如果你所需要一切来过你的生活的，你就来到我的面前。 Karena ketika engkau datang kepadaku, aku adalah sumber dari segala sesuatu yang kau butuhkan. 因为当你来到我的面前的时候，我就是你所需要一切的源头。
Banyak orang mencari akan segala sesuatu hidup ini, tapi lupa kepada siapa yang memberikan segala sesuatu. 许多人他们在这个世界上寻找他们所需要的时候呢，却忘记谁是这一切的源头，所赐给他们的一切的主。 Tuhan ini mengatakan, kalau engkau bersama denganku, maka segala sesuatu yang kau perlukan itu engkau dapatkan. 主对我们说，只要你与我同在，你所需要的一切，我就会赐给你。 Saya senang sekali dengan satu lagu yang pernah digubah dari zaman-zaman dahulu. 我喜欢这个以前的有一首歌， Lagu itu berkata, dulu yang ku cari itu adalah berkat, tapi sekarang yang ku rindu adalah Tuhan yang memberi berkat itu. 这首诗歌里面说，以前我所寻找的就是一些金钱，但是现在我寻找的就是主。 Saya nggak tahu lagu itu ada tidak. Dulu yang ku cari yakni berkat-Ku, sekarang yang ku rindu hanya Tuhanku. Nah, lagu itu mengingatkan berapa banyak kita ini oleh karena kita perlu segala sesuatu, kita lupa sama Tuhan. 这首诗歌呢，提醒我们说，我们所需要的一切，我们必须来到主的面前来求他。 Maka firman Tuhan hari ini berkata, arahkan hatimu kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kau perlukan itu akan diberikan kepadamu. 所以今天主的话告诉我们说，我们所需要的一切，我们要来仰望主，求他，然后他会赐给我们。 Itu sebabnya firman Tuhan berkata, anak-anak, taatilah hormati orang tuamu karena ini yang dijanjikan, yaitu supaya hidupmu itu mendapatkan segala berkat. 所以主的话告诉我们说，你要孝敬你的父母，使你得福，在世长寿。 Karena kalau anak-anak itu dekat sama Tuhan, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang anak-anak perlukan dalam kehidupan, bahkan untuk kehidupan mereka selanjutnya. 所以当孩子们他们的生活、他们生命亲近主的时候，那么这孩子们在他们的生命中所需要的一切，主会赐给他们。 Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar sebetulnya apa yang Tuhan mau dan apa yang kemudian kita bisa katakan sebagai murid Kristus itu di dalam keluarga. 所以今天我们要学习到，主要我们在身为他的儿女，我们要做的是什么？我们在这个家庭当中，我们需要做的是什么？ Kalau tadi Lausa Surya sudah mengingatkan kenapa anak-anak harus taat, karena itu perintah Tuhan dan karena kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. 刚才苏亮老师已经告诉我们说，为什么我们身为上帝的儿女，我们要敬畏主呢？因为我们是他的儿女。 Tetapi saat ini saya ingin mengajak kita juga melihat dari sisi kalau kita sebagai orang tua. 这时候我们要来以这个我们做父母亲的角度来看。 Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, ini diberikan kepada anak-anak. 这里说你们做儿女了，你们要孝敬你们的父母。 Tapi saya mengutip di sini apa yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah yaitu Billy Graham. 这里 Billy Graham 有说了一句话， Dia pernah mengatakan seorang anak kalau dia diizinkan untuk tidak menghormati orang tuanya, maka dia tidak akan pernah memiliki rasa hormat kepada siapapun. 他说呢，如果一个孩子被允许不这个孝敬他的父母亲，那么这个孩子对别人也不会有一个尊敬的心。 Padahal di dalam kehidupan manusia itu kita punya rasa bahwa kita ini perlu ataupun merasa ingin untuk dihormati. 其实，在我们身为人，活在我们的生命当中，我们需要一个被人尊敬的。 Oleh karena rasa hormat itu sebetulnya menjadi satu bagian yang membuat satu kehidupan itu mempunyai relasi yang baik. 因为彼此尊敬呢，那么我们彼此就有一个好的关系。 Itu sebabnya orang tua diberikan oleh Allah satu kesempatan, hak istimewa untuk dihormati. 所以呢，上帝就赐给我们做这个父母亲的有一个特权，就是被孩子们孝敬。 Tapi pada saat yang sama kesempatan atau hak itu juga menjadi sebuah kewajiban. 同时，这个权利呢，也是一个义务。 Bagaimana supaya anak itu bisa menghormati kita sebagai orang tua? 孩子们要如何孝敬我们身为他的父母亲呢？ Saudara,
Ketika melihat akan hal ini, maka orang itu memberi hormat itu biasanya oleh karena beberapa hal. 在这里从几件事我们来看，如果一个人来尊敬一个人，那么有几件事情必须要来关注的。 Dari hormat yang paling benar sampai kepada hormat yang hanya sekedar di permukaan. 在一个是真正的尊敬，或者一个只是在表面上的这个尊敬，我们来看。 Hormat yang sebenarnya oleh karena punya satu relasi dan rasa kasih. 真正的一个尊敬，就是因为彼此有一个这个好的关系，有彼此相爱的关系。 Itu sebabnya hormat yang paling kuat atau paling tepat adalah hormat oleh karena esensi dari orang itu. 这就是一个最重要的一个孝敬，因为有一个在这个人的本质上就有这个他的这个重要的这个孝敬人。 Kita mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak oleh karena dianya. Oleh karena dia adalah ya dia begitu. 我们爱我们的丈夫、我们的丈夫、我们的妻子、我们的孩子，因为是他本身， Bukan karena apa yang sudah dia perbuat. 不是因为他所做的。 Karena apa yang sudah dia perbuat itu, kalau kita mengasihi karena apa yang sudah dia perbuat itu levelnya udah turun berarti. 如果我们爱他是因为他所做的，那么这个层面已经降下来了。 Waktu kamu baik, aku juga baik. Waktu kamu jelek, masa mau aku melakukan sesuatu? 当你好的时候，我也是对你好；当你不好的时候，难道我还要对你好吗？ Nah, saudara, Allah mengasihi kita dengan kasih yang melihat kita sebagai orang-orang yang Dia ciptakan. 上帝爱我们，是因为我们是他所造的人， Bukan hanya karena melihat kita ini sudah melakukan apa yang baik. 不是因为他看了我们已经做了一些这个良善的事。 Maka sekalipun kita banyak kali melakukan pelanggaran, mendukakan hati Tuhan, Tuhan tetap merangkul kita. 虽然我们常常在我们生活当中这个犯错伤了主的心，但是他还仍然抱着我们，爱我们。 Itu sebabnya kita harus mengasihi Tuhan juga oleh karena Dia adalah Tuhan. 所以呢，我们必须爱我们的主，因为他是我们的主， Bukan hanya karena apa yang Dia sudah perbuat yang kita bisa rasakan. 不是因为他已经向我们所做的一切是我们所可以感受到的事。 Nah, kalau orang hanya melihat ataupun menghormati Tuhan karena apa yang Dia sudah kerjakan yang dirasakan, itu bisa naik turun. 如果一个人他敬畏上帝或者爱主，是因为主已经在他身上所做的一切的话呢，那么他对主的爱就会上上下下的。 Wah, hari ini saya buka pintu, ternyata ada orang yang kasih saya makanan. Wah, puji Tuhan, gitu ya. 今天如果我打开我的门，看到有人送给我食物吃，那我就会说感谢主。 Wah, senang karena saya dapat berkat yang luar biasa. 很高兴，因为我们蒙到很大的祝福。 Tapi saya sudah doa, kok sepertinya Tuhan tidak dengerin. 如果我们说我已经祷告那么久，但是主还是没有应允我， Maka saya nggak mau lagi deh doa. 那么我就不想要祷告了。 Nah, itu berarti kita menghormati Tuhan hanya karena kita merasakan sesuatu dari Tuhan. 这个就是所谓我们敬畏主，是因为主为我们已经所做的一切才敬畏他。 Kita harus belajar menghormati dan mengasihi Tuhan sebagaimana Dia adalah Tuhan kita. 我们就要学习，我们敬畏主、爱主，因为他就是我们的主。 Saudara, kalau kita orang tua mengasihi Tuhan hanya karena apa yang Tuhan perbuat sama kita, jangan heran anak-anak kita juga akan mengasihi kita melalui apa yang Dia rasakan kita perbuat kepada Dia. 如果我们身为父母亲的，我们爱主是因为主已经为我们做一些事的话呢，那么不奇怪，如果我们的孩子们爱我们，就是也因为我们已经为孩子们做一切的事才来爱我们。 Karena anak-anak itu melihat kita, bagaimana kita ini dengan Tuhan, dia pun akan ngikuti apa yang kita lakukan. 因为孩子们观看我们跟主的这个关系，因为他会效法我们的。 Yang paling rendah adalah ketika orang hanya mengatakan, oh saya menghormati karena dia punya posisi. 最低层的就是我们尊敬一个人，因为他有这个地位。 Ini biasanya ada di dalam pabrik-pabrik atau di dalam tempat kerja.
通常就是在这个公司工作场所上，或者在这个工厂里。 Selama dia masih jadi majikan yang kasih saya uang, ya saya hormati dia. 就只要他还是我的老板，我的主人，我就会尊敬他。 Begitu sudah keluar ataupun ketika dia sudah nggak lagi jadi direktur, udah pensiun, ya udah nggak ada lagi rasa hormat kepada dia. 如果我的上司已经退休了，已经不成为我的上司了，那我就失去了对他的这个尊敬的心。 Saudara, ketaatan itu hanyalah merupakan satu wujud dari bagaimana kita menghormati. 这个顺服就是我们敬畏人的一个这个表示。 Kalau kita menghormati Tuhan karena Dia adalah Tuhan, maka ketaatan kita adalah ketaatan yang berkata apapun yang Kau katakan, aku taat. 如果我们敬畏我们的主，是因为他是我们的主，那么主所说的一切，我们就会顺服。 Kalau kita hanya menghormati Tuhan karena apa yang Dia kerjakan, maka kita berkata, kalau hal itu baik untuk saya mau ikuti. 如果我们敬畏主，是因为他为我所做的事呢，那么我们就会对主说：只要你对我所做的是好的，那么我才会顺服你。 Bagaimana kita sebagai orang tua akan ngajarin anak-anak tentang hormat kepada Allah, itu penting. 所以，我们身为父母亲的，我们如何要教导我们的孩子们去这个敬畏主，是一件很重要的事。 Dan itu membawa kita kepada apa yang kemudian diingatkan oleh firman Tuhan kepada anak-anak. Misalnya seperti dalam Amsal 6 ayat yang ke-20 yang mengatakan, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. 我们来看这个箴言书第6章第20节那边告诉我们说：我儿，要谨守你父亲的诫命，不可离弃你母亲的法则。 Karena perintah dan ajaran itu adalah pelita. 因为这个教训呢，跟法则就是光。 Itulah sebabnya dalam firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6 ini juga berkata, didiklah mereka di dalam nasihat dan ajaran Tuhan. 所以这以弗所书第6章这边也告诉我们说，你要按照主的教训和警戒来养育他们。 Ketika mengatakan mendidik itu berarti membesarkan, merawat, itu adalah tugas dari orang tua. 当我们谈到养育的时候呢，就是要照顾养他们成人长大，这就是我们身为父母亲的责任。 Tetapi bagaimana caranya membesarkan, merawat? Firman Tuhan katakan didik mereka atau diajari dengan satu disiplin. 所以呢，我们要如何来照顾好，把他们养大成人的话呢？主的话告诉我们说，要好好的教训他们以主的真 Sama 理。 seperti Tuhan juga mengajar kita, mendidik kita sebagai Bapa yang mengasihi tapi juga mengajar anak-anaknya. 就是像我们的主这个教训教导我们，就像把我们当成他的儿女一样。 Apa itu yang menjadi nasihat? Nasihat itu menjadi sesuatu yang diberikan untuk menuntun tapi sekaligus juga memberi koreksi kalau salah. 警戒或者劝勉是什么呢？就是来引导或者更正，如果我们有错。 Dan firman Tuhan mengatakan kalau kamu mau mendidik, memberikan satu aturan yang jelas, memberikan koreksi, maka itu semua harus ada di dalam Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. 所以主的话告诉我们说，如果你要引导孩子们，或者要更正他的话，如果他有错误，那么你的这个准则就是要回到圣经的教导。 Apa yang perlu kita lakukan kalau begitu? 那么我们必须做的是什么呢？ Firman Tuhan mengatakan jangan timbulkan rasa marah di dalam hati anakmu. 所以呢，主的话告诉我们说，你不要惹儿女们的气。 Itu sebabnya hal itu menjadi penting untuk membuat keluarga itu nggak marah-marahan. 这个很重要，要使这个家庭的成年人不要这个发生怒气。 Mungkin kita bisa melakukan kesalahan, kita bisa mengatakan, ya papa mama juga bukan orang yang sempurna ya, minta maaf kalau aku sudah menyakiti hatimu. 所以，当我们犯错的时候，做错误的时候，我们也要对孩子们说，我们也是普通人，我们也会犯错，对不起我们所犯的错。 Kadangkala kita bisa menyakiti hati anak kita ataupun pasangan kita itu dengan perkataan, tapi juga dengan tindakan kita.
常常我们会以我们的言语、行为去伤害了我们的配偶，或者伤害了我们的孩子们。Ya mungkin kata-kata kita bagus, tapi tindakan kita kasar. Nah, dia merasa, oh saya ditolak. 或许呢，我们的言语是好的，但是我们的行动却很粗暴，所以伤了对方。Tapi ada kalanya tindakannya baik, tapi kata-katanya nyindirnya nggak enak. 或许呢，有时候我们的行为、行动是对的，但是呢，我们所说出的话却这个不好，伤了人。Biarlah anak-anak kita melihat kita dengan bagus sehingga mereka melihat model yang baik melalui kita. 好让我们孩子们看到我们的时候呢，就成为他们的好榜样。Dan itulah yang sebetulnya menjadi karakter dari murid di dalam keluarga. 这就是成为我们这个身为基督门徒在家庭中的品格。Dengan cepat saya mengatakan karakter murid dalam keluarga ini adalah memiliki yaitu iman yang kuat yang mengarah kepada Allah. 所以我们在家庭中要有一个好的品格，第一个就是我们要有一个这个坚固的信心。Dan kalau kita betul-betul mengarah kepada Allah, maka kita punya kat yaitu kasih kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. 如果我们是真正仰望我们的主的话，那么我们必须爱我们的主。Dan kita punya kekudusan yang membuat kita itu selalu berpikir apa yang sesuai dengan yang mau Tuhan mau sebagai orang tua, sebagai anak-anak. 所以我们必须有一个圣洁的生活，主要我们做的事，或者就是我们要去执行。Sehingga kita menguduskan, mengarahkan mereka, anak-anak juga supaya mereka sesuai terus dengan apa yang Tuhan mau. 所以我们必须来引导我们的孩子们，就按照主所要的。Dan untuk itulah kita belajar, kita menjadi model, kita taat kepada Tuhan, supaya dengan demikian anak-anak juga belajar untuk menjadi taat. 因此，我们就在我们的生命当中顺服，这成为我们的特征，好让孩子们也会效法我们来顺服上帝。Jadi apa karakter murid di dalam keluarga? 所以呢，基督门徒在家庭中的品格是什么？ Yaitu orang-orang yang mau belajar untuk terus dekat dengan Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan. 就是我们必须不断的学习亲近主。 Hidup ini boleh menjadi hidup yang mengenal dan taat kepada Tuhan. 我们的生命就成为更亲近主、顺服主、更认识主。 Itulah inti menjadi murid Kristus. 这就是成为主门徒的中心。 Dan itu diwujudkan dalam hidup keluarga. 这也是彰显在、实现在我们的家庭中。 Anak-anak juga belajar untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. 孩子们也学习来认识主， Hidup dalam kekudusan. 活在圣洁中， Dan mewujudkan di dalam sebuah ketaatan kepada Tuhan. 就是彰显在顺服上帝的生命。 Saya sudah tidak punya waktu lagi, jadi saya harus berhenti di tempat ini. 时间已经不多了，所以我必须停止。 Tapi biarlah kita sungguh-sungguh boleh belajar untuk terus mendekat dan kita menjadi orang-orang yang menyatakan karakter murid itu di dalam keluarga kita. 好，让我们不断的这个学习，这个更爱我们的主，顺服我们的主，好让在我们的生命当中成为一个顺服主的人。 Kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan tolong kami untuk kami boleh terus belajar jadi murid Tuhan. 主啊，求你帮助我们不断的学习，成为主的门徒。 Yang dekat dengan Tuhan, bukan hanya mencari berkat Tuhan. 我们是真正亲近主的人，不只是寻找这个祝福而已。 Sehingga rasa hormat kami kepada Tuhan juga boleh ditularkan kepada anak-anak kami. 好让我们敬畏主的心也会传承给孩子们， Membuat anak-anak kami juga bisa menghormati orang tua sebagaimana kami adalah milik dan orang tua mereka. 我们身为孩子们的，我们也要学习来孝敬我们的父母亲。 Dan tolonglah kami ya Tuhan supaya kami terus belajar menjadi orang tua yang memiliki hidup yang dekat dengan Tuhan. 主啊，求你帮助我们，我们身为父母亲的，我们要拥有一个亲近主的生活， Dan yang menolong anak-anak kami juga boleh dekat dengan Tuhan. 也帮助我们孩子们来亲近主， Sehingga itu boleh menjadi sebuah
sebuah tempat di mana kami menjadi murid Tuhan. 好让这个成为主的门徒的一个地方。 Terima kasih Tuhan. 感谢主。 Dengar doa kami di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告祈求是奉主耶稣基督的名。 Amin. Amin.